Sejak kebelakangan ini, kes keganasan rumah tangga dilihat semakin meningkat dan berlarutan di Malaysia sehingga statistik menunjukkan peningkatan berlaku daripada tahun 2019 hingga tahun 2022. Sejajar dengan era globalisasi, masyarakat makin mengejar cara kehidupan yang hanya menyenangkan mereka dan melupakan perkara yang dianggap tidak penting buat mereka. Ekoran daripada itu, program-program atau aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan oleh pihak berkenaan akan mulai suram dan tidak mendapat sambutan. Dan DBN 31 Jelapang untuk membahaskan usul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Program perpaduan dan keharmonian masyarakat serta menubuhkan Akademi Kepimpinan Perpaduan Belia Perak atau lebih dikenali sebagai AKRAB. Bagi saya, usul ini merupakan satu usul yang baik untuk kita bawa tetapi memerlukan beberapa penambahbaikan terhadap usul ini kerana usul yang dibawa ini tidak begitu jelas dan ada beberapa soalan daripada usul yang tidak jelas ini. Ini adalah usul daripada jawatankuasa saudara. Jadi kalau nak memberi jawapan lebih baik sewaktu penggunaan nanti. Terima kasih. Pelangi petang menjemau tiba, menghiasi langit yang biru. Negara Malaysia unik dengan berbilang bangsa, kekal harmoni dan bersatu padu. Saya menjemput perwakilan DBN 43 Tualang Sekah untuk membahaskan usul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Perak Sejahtera 2030. Yang berhormat Timbalan Speaker Dewan Belia Negeri Perak, yang berbahagia Setiausaha Dewan Belia Negeri Perak, Ketua-Ketua Jabatan Agensi Kerajaan mahupun persekutuan, pengamal-pengamal media, sekretariat Dewan Belia Negeri Perak dan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian. Saya juga ingin berpantun sebelum memulakan perbahasan. Teguhkan ikatan, eratkan persaudaraan, rukun perpaduan mesti bersatu. Kuatkan hubungan, jauhi persengketaan, harmoni negara berkat berpadu. Hari ini merupakan persidangan terakhir Dewan Belia Negeri Perak bagi ketiga dan saya sangat teruja apabila diberi peluang sekali lagi untuk turut serta dalam sesi perbahasan bagi usul yang dibawa oleh Jawatankuasa Perdagangan Dalam Negeri, Hal Ehwal Pengguna, Integrasi Nasional dan Masyarakat Sivil. Tahniah kepada jawatankuasa tersebut atas bawaan usul berkaitan dengan perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat yang mana seperti sedia maklum, kita mengetahui bahawa perpaduan dalam masyarakat itu adalah tunjang utama dan kekuatan serta daya tahan untuk masyarakat di negara ini. Perpaduan boleh ditakrifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza bagi mencapai matlamat yang sama secara jujur dan ikhlas. Atau dalam erti kata lainnya, perpaduan adalah proses penyatu paduan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta terhadap negara. Jika dilihat secara umumnya, perpaduan antara masyarakat ini bukanlah sukar untuk dibentuk jika kesepakatan dapat dibina dan dicapai antara masyarakat. Sebenarnya, banyak isu yang boleh dihuraikan berkaitan perpaduan ini dan antara isu yang boleh membawa kepada punca perpaduan yang semakin luntur pada hari ini adalah disebabkan yang pertama, kepentingan diri. Yang kedua, tiada perasaan cinta terhadap negara. Ketiga, terpengaruh dengan budaya barat. Keempat, hiburan dan yang kelima adalah berkaitan dengan kurangnya penghayatan belia ataupun masyarakat terhadap tokoh tempatan. Saya ingin mengulas sedikit berkaitan dengan kurangnya penghayatan terhadap tokoh tempatan. Jika dilihat pada hari ini bahawa belia pada zaman kini kurang merasai kepayahan hidup dan juga pengorbanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang. Malaysia menjadi sebuah negara yang aman dan damai pada hari ini adalah disebabkan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Sebagai contoh, yang kita dapat lihat pada hari ini adalah fenomena filem Mat Kilau, yang mana kita tahu Mat Kilau adalah seorang pahlawan Melayu yang berjuang menentang penjajah British di
di negeri Pahang. Akan tetapi masih ada lagi golongan belia yang baru, terutamanya di peringkat sekolah, tidak mengenali tokoh tersebut. Dan ada juga yang beranggapan bahawa Dato' M. Daud Kilau itu adalah Mat Kilau. Dan ada juga yang keliru sama ada mereka ni adik-beradik ataupun bukan. Maksudnya adalah berdasarkan kepada teks usul yang dibawa adalah berkaitan untuk mewujudkan sekretariat khas perpaduan dalam memberikan fokus kepada pembentukan perpaduan. Saya ingin bertanya kepada jawatankuasa, apakah kepentingan sekretariat perpaduan ini diwujudkan lantaran negeri Perak sendiri masih lagi mempunyai KRT ataupun kawasan rukun tetangga di bawah kelolaan Jabatan Perpaduan Negara. Kenapa tidak diperkasakan sahaja pertubuhan tersebut dengan menstruktur semula dari segi organisasinya, atau mungkin boleh dilibatkan sekali dengan majlis daerah atau majlis negeri untuk merancangkan lagi penglibatan golongan belia dalam memperkasakan program perpaduan ini. Yang kedua adalah untuk mewujudkan akademik kepimpinan dan perpaduan belia Perak. Saya ingin bertanya kepada jawatankuasa juga, pendekatan modul yang macam mana yang akan dibawa dalam akademik tersebut. Sedangkan sebelum ni kita ada program latihan hikmat masyarakat, PLKN, dan juga Biro Tata Negara yang mana dua entiti ini telah pun dimansuhkan pada tahun 2018. Adakah modul yang akan digunakan dalam akademik ini sama seperti dahulu atau ada penambahbaikan yang akan dilakukan? Soalan yang terakhir, saya juga ingin bertanya, pandangan daripada jawatankuasa sendiri, adakah fahaman daripada sudut politik turut memberikan kesan kepada pembentukan perpaduan ataupun ianya hanyalah ideologi masing-masing yang bebas untuk dibawakan bahawa usul ini penting kerana perpaduan di kalangan masyarakat perlu sentiasa disemai dan dipupuk melalui program-program dan juga aktiviti-aktiviti bercorakkan kepada kebersamaan sesama kita. Akhir kata, saya berharap agar usul ini diterima dan ianya boleh diperkasakan lagi dari segi pelaksanaannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih DBN 43 Tualang Sekar.